Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, antara persiapan untuk kita bertemu Allah, persiapan untuk mati. Ingat tuan-tuan, selesaikan hutang. Sebab ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang untuk berada di tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunaskan dan diselesaikan. Tuan-tuan, hutang yang paling kita takut adalah hutang yang kita telah lupakan. Masa kita kecil-kecil dulu, mungkin kita ada hutang dengan kawan kita. Masa kita remaja dulu, kita mungkin ada hutang dengan kawan-kawan kita. Dan hutang itu kita telah lupa berapa banyak kita hutang, dan di mana kita hutang, dan pada siapa kita hutang. Inilah hutang yang paling kita takuti. Kerana besok tatkala kita telah kembali kepada Allah, mereka ini menagih akan hutang-hutang yang pernah kita hutang kepada mereka. Ada riwayat menyatakan, tuan-tuan, RM1 itu akan dipotong amalan kita 40 tahun. Tuan-tuan, kalau kita hidup cuma 50 tahun, tetapi kita pernah berhutang kepada seseorang RM10, lalu kita telah lupakan hutang itu, bagaimana kita nak masuk syurga Allah? Kita dah tak nampak, kita dah tak jumpa, dan kita dah lupakan hutang itu, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang aku pernah hutang. Kalau RM1,000 kita hutang orang, tuan-tuan, ya Allah, besok di padang mahsyar macam mana kita nak bayar, tuan-tuan? Sebab kita hidup 50 tahun. Kita hutang RM100, tuan-tuan. Jika kita hutang RM10,000, RM20,000, kita nak bayar macam mana? Jika kita tak mampu bayar, tatkala itu malaikat akan ambil badan kita dan tubuh kita ini dilempar dalam neraka Jahannam. Kita nak keluar, tapi malaikat kata hutang kau belum selesai. Kita nak keluar, tapi hutang kau tak selesai lagi. Di dunia ini caranya menghilangkan hutang dan membayar hutang, duit dengan duit, tuan-tuan. Tetapi di akhirat, kita nak bayar hutang duit ini dengan amal saleh. Tapi jika amal saleh kita tidak cukup, kita akan bayar hutang, dilunaskan dengan neraka Allah, dengan api Allah. Mampu tak kita, tuan-tuan? Balik, saya muhasabah diri saya, dan tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan. Ketika itulah, jika kita melihat diri kita sedemikian, tuan-tuan, kita mula rasa takut dengan Allah. Ya Allah, sebenarnya bukan aku tak nak bayar, ya Allah, tapi aku tak mampu bayar. Aku dah tak mampu bayar, ya Allah. Ya Allah, pada ketika itulah, tuan-tuan, kita takkan berhenti menangis di hadapan Allah. Kerana yang boleh selamatkan kita hanya Allah. Yang boleh tolong kita hanya Allah. Ya Allah, bukan aku tak nak bayar, tapi aku tak ada duit. Ya Allah, bukan aku tak nak bayar, tapi aku tak ada harta. Ya Allah, besok di sana aku tak mampu nak bayar, dan aku tak mampu nak masuk neraka Engkau, ya Allah, sebab aku tak ada amal saleh. Masa kita hidup inilah, tuan-tuan, kita akan merayu dengan Allah, tolonglah ya Allah. Macam mana caranya, ya Allah? Aku cuma berharap rahmat Engkau, ya Allah.
Ketika inilah tuan-tuan, kita akan mula sibuk buat baik dengan Allah. Sebab kita tahu siapa diri kita. Tetapi yang paling celakanya tuan-tuan, tatkala kita sedar diri kita tidak mampu, kita masih angkuh lagi dengan rahmat Allah. Ketika kita sedar yang kita sebenarnya tidak mampu, tetapi kita masih angkuh dengan Allah. Inilah perkara yang paling ditakuti tuan-tuan oleh orang-orang yang dikurniakan oleh Allah, akan di dalam hatinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada satu berita gembira jika kita yang memberi hutang. Kenapa berita ni gembira tuan-tuan? Hadis ini hadis daripada Muslim. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa memberi ruang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk menselesaikan hutang, atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat lindungan arasy Allah di yaumul akhirah. Ini berita gembira kepada orang yang telah memberikan hutang. Tuan-tuan, jikalah kita pernah memberikan kepada seseorang hutang dan sehingga sekarang dia tak mampu nak bayar, tuan-tuan, pilihlah lindungan arasy Allah di akhirat. Kerana di akhirat besok, panas itu diibarahkan oleh Sayyidina Rasul seumpama matahari sejengkal. Ibarah panasnya. Tuan-tuan, di dunia matahari tinggi daripada kita jutaan. Kita tak tahulah sampai berapa jauhnya matahari daripada kita. Kita rasa panasnya. Di akhirat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lemas dengan peluhnya kerana peluh itulah ibarat kesalahannya kepada Allah. Ketika ada jalan tuan-tuan yang Allah anugerahkan kepada kita, dulu ada orang pernah berhutang dengan kita, lalu kita bercakap dengan Allah, ya Allah, pada orang yang pernah berhutang dengan aku, ya Allah, jika dia tak mampu untuk selesaikan hutangnya, aku redha ya Allah, dan aku halalkan hutangnya ya Allah, kerana besok di akhirat aku memilih akan lindungan arasy-Mu ya Allah. Biarlah di dunia ini aku tak dapat duit sejumlah 10,000, yang pada aku banyak ya Allah, tetapi pada Engkau sikit sangat. Ketika aku berharap dengan kejahatanku dan kesilapanku yang terlalu banyak kepada Engkau ya Allah, hari ini dan malam ini aku memilih lindungan arasy-Mu ya Allah. Aku memilih lindungan arasy-Mu di yaumul akhirah. Tuan-tuan, tetapi kalau kita berhutang, jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Berwaspada. Kerana kita takut orang yang kita hutang itu tidak menyelesaikan dan tidak mahu menghalalkan akan hutang kita. Hebat mana pun kita tuan-tuan, jika mana dosa kita dengan manusia, kita akan terhalang untuk masuk syurga Allah. Hebat mana pun kita tuan-tuan, kalau dosa kita dengan manusia, kita dihalang untuk masuk jannah Allah. Ketika tuan-tuan kita telah dilihatkan oleh Allah jannahnya, kecantikan syurganya, wanginya bau jannah Allah, wanginya bau syurga Allah.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli syurga itu, tuan-tuan, dia telah mencium akan wangian jannah Allah 500 tahun perjalanan sebelum ia masuk ke jannah Allah. Ketika kita telah bau akan bauan wangian jannah Allah, kita dihalang dengan hutang kita. Kita dihalang dengan perkara yang mengakibatkan dosa kita dengan hamba Allah dan makhluk Allah. Tuan-tuan, betapa seksanya hidup kita, tuan-tuan, di sana besok. Kehidupan dalam dunia ni sekejap, tuan-tuan, senang aja. Tetapi kehidupan sana nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Di sanalah kita benar-benar berharap rahmat dan pertolongan Allah.